Okay, selamat pagi semua. Okay, sila buka buku teks kamu kepada muka surat 222. Hari ini kita akan masuk bab yang baharu. Hari ini kita akan masuk bab yang baharu. Okay. Semua dapat dengar suara cikgu kan? Okay, jadi kita sudah sampai pukul 8. Selamat pagi kepada semua murid. Selamat datang ke PTPR Sains kali yang ke-20. Jadi hari ini kita akan sambung kepada bab yang baharu, iaitu cahaya dan optik. Kalau dalam buku teks, cikgu bagi cahaya dan optik. Muka surat 220. Muka surat 220. Okay. Jadi, dekat sini, jadi dekat sini kita boleh nampak dalam bab yang baharu ini, kamu nampak cahaya dengan optik. Okay. Cahaya dengan optik memang dia ada kaitan lah. Optik dia lebih kepada penglihatan. Dia lebih kepada penglihatan. Macam kita selalu lihatlah mengapa langit dan laut kelihatan biru ketika matahari bersinar. Kenapa dasar laut kelihatan cetek. Bagaimanakah bayam pokok kelapa terbentuk? Apakah yang menyebabkan fenomena-fenomena itu berlaku? Jadi ini adalah selalunya kita akan nampak fenomena ini berlaku di sekeliling kita, terutamanya warna lah, penglihatan kita. Jadi dalam hidup keseharian kita ini, kita memang banyak menggunakan tentang cahaya dan optik ni, iaitu penglihatan ni. Jadi dalam bab ni inilah yang kita akan mengkaji. Okay, jadi ini fenomena macam mana pembentukan pelangi. Cikgu rasanya ini kamu dekat sekolah rendah memang sudah ada belajar sudah kan? Okay. Jadi bila kita ada peluang balik ke sekolah, cikgu kalau sempat cikgu akan tunjukkan untuk kamu sekali lagi. Okay, jadi hari ini inilah adalah mula kita belajar hari ini muka surat 222. Okay, kita belajar satu topik yang pertama ini 8.1 penggunaan cermin. Okay, jadi ini adalah benda bahagian yang kita akan belajar lah. Pertama adalah membezakan imej sahih dengan imej maya. Kedua, berkomunikasi mengenali ciri imej dalam cermin sata, cermin jengkong dan cermin jembung. Okay, ketiga, menyatakan bahawa jarak objek adalah sama dengan jarak imej dalam cermin sata. Keempat, menggunakan cermin sata untuk mengaplikasikan konsep pantulan cahaya. Okay, lepas tu yang kelima, mewajarkan aplikasi cermin jengkong dan cermin jembung dalam kehidupan. Okay, yang seterusnya membina alat optik dan menghargai penggunaan alat optik untuk meningkatkan keupayaan deria manusia. Yang terakhir, menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian dengan mengaplikasikan cermin sata, cermin jengkong dan cermin jembung. Okay, jadi kita lihat. Okay, kita melihat imej kita dalam cermin setiap hari. Tahukah anda apakah jenis cermin yang kita guna setiap hari? Okay. Cermin jenis ini yang kita guna, yang rata itu,
kita panggilkan dia sebagai cermin sata. Kita panggilkan dia sebagai cermin sata. Okay, apakah jenis imej anda yang terbentuk? Yang terbentuk dalam cermin sata itu. Imej sahih atau imej maya. Jadi kita nak bezakan apa itu imej sahih dengan imej maya. Okay, jadi kita lihat kepada yang seterusnya. Ini ada satu aktiviti yang menunjukkan, mengkaji pembezaan imej sahih dan imej maya. Jadi di sini kita boleh nampak satunya adalah dia melalui satu lubang jarum, dia membentuk satu imej pada satu skrin. Satu lagi adalah imej dibentuk dalam cermin. Jadi ini adalah dua yang kamu nampak. Jadi kita lihat seterusnya. Imej sahih ialah imej yang terbentuk pada skrin. Manakala imej maya ialah imej yang tidak dapat terbentuk pada skrin. Jadi imej dalam cermin itu dia tidak dapat dibentukkan pada skrin, dia terbentuk dalam cermin itu kan. So imej yang kita terbentuk di belakang cermin itu, jadi imej yang terbentuk pada cermin adalah imej maya. Jadi imej yang terbentuk dalam cermin kita itu adalah dipanggil sebagai imej maya. Jadi ingat imej sahih dengan imej maya ada perbezaan dia. Ada perbezaan dia. Kita lihat lagi kepada muka surat yang seterusnya. Jadi kita di sini kita boleh nampak apakah ciri-ciri imej apabila cahaya melalui cermin sata, cermin cengkung dan cermin cembung. Ketiga-tiga ini ada perbezaan dia. Ada perbezaan antara ketiga-tiga cermin. Imej dalam ketiga-tiga cermin ini. Jadi dekat bahagian ini kita akan lihat kepada yang seterusnya tentang aktiviti ini. Kita lihat. Jadi kita lihat kaji ciri-ciri imej dalam cermin sata, cermin cengkung dan cermin cembung. Jadi yang eksperimen ini sebenarnya kalau dapat memang kita harap dapat lakukan dia dalam makmal lah. Tak apa, nanti untuk bahagian eksperimen ini kita akan bincang dalam buku kerja kita. Dalam buku kerja kita ada. Tapi kita terus pergi kepada yang bawah itu. Cermin sata mengaplikasikan konsep pantulan cahaya. Dia konsep pantulan cahaya. Jadi sinar cahaya yang terpancar ke atas cermin akan dipantulkan. Kalau kita lihat kepada muka surat yang seterusnya lagi, macam aplikasi cermin sata, cermin cengkung dan cermin cembung dalam kehidupan. Tahukah anda bahawa cermin sata, cermin cengkung dan cermin cembung banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita? Yang ini adalah contoh bagi cermin sata. Cermin sata untuk membantu penari untuk membetulkan pergerakannya. Cermin sata menjadikan ruang bilik kelihatan luas. Dia akan menjadikan satu bilik itu kan dia nampak macam luas lah. Macam kalau kamu ada pergi Shalom kan, yang Shalom yang dia ada banyak cermin tu, kamu akan rasanya dalam Shalom tu dia macam
besar saja. Sangat besar. Dia macam ada banyak bilik yang gabung bersama-sama itu. Jadi itu adalah perbezaan dia dekat sana. Okay, itu adalah perbezaan dia. Okay. Lepas tu, kita lihat lagi. Yang ini adalah cermin cengkung. Okay, cermin cengkung berfungsi untuk membesarkan imej bagi memudahkan seseorang untuk bersolek. Macam dia membesarkan lah. Cermin cengkung juga digunakan oleh doktor gigi untuk melihat gigi pesakit supaya imej yang terhasil kelihatan lebih besar dan dekat. Ini adalah kegunaan cermin cengkung. Okay. Lepas tu cermin cembung. Macam mana kita bezakan cermin cengkung dengan cermin cembung? Cermin cengkung tu, kalau cermin cengkung tu, dia adalah masuk ke dalam. Tengah-tengah itu adalah masuk ke dalam. Kalau cermin cembung itu, dia adalah macam puncik lah. Dia macam puncik. Apa maksudnya puncik? Dia macam ada satu perut. Itu perut lah, dia macam mengandung. Okay? Inilah cermin cembung. Okay? Cermin cembung membantu individu memantau keselamatan diri di selengkot jalan yang berbahaya. Ini cermin cembung. Ada nampak cermin cembung ini di sekeliling anda? Di area Sibu Jaya? Jadi itu adalah kegunaan dia. Lepas tu, cermin cembung di pasar raya dapat membantu pekedai untuk melihat setiap sudut pasar raya supaya dapat mengelakkan pencurian. Jadi ini adalah yang berada dalam kedai lah. Jadi dia akan memberikan kita satu pandangan yang lebih luas. Biasanya dalam kereta kita, cermin dalam kereta kita itu biasanya dia adalah cermin cembung. Mungkin ada setengah adalah cermin sata lah, tapi kebanyakan adalah cermin cembung. Okay. Kenapa? Supaya dia boleh mengadakan penglihatan yang lebih luas di belakang kita, di belakang kereta kita. Okay. Jadi itu adalah apa itu cermin cembung. Ya? Jadi sampai sini ada apa-apa masalah? Ada apa-apa masalah nak tanya? Okay, jadi kita sudah habis lihat tentang cermin. Okay, jadi cermin kita belajar dekat sini ada 3 jenis. Di sini ada cermin sata, ada cermin cengkung, ada cermin cembung. Okay. Cengkung adalah ke dalam, cembung adalah keluar. Kamu kena tahu macam mana beza. Cembung itu kita boleh lihat pandangan yang lebih luas. Cengkung itu dia akan membesarkan imej kita. Cermin sata adalah cermin yang biasa lah. Okay. Lepas tu, alat optik. Muka surat yang seterusnya, muka surat 226. Okay. Alat optik yang menggunakan konsep pantulan cahaya. Alat optik telah direka cipta oleh ahli sains berdasarkan konsep pantulan cahaya untuk meningkatkan keupayaan deria penglihatan manusia. Kita seharusnya bersyukur dengan ciptaan tersebut dan menghargainya. Salah satu jenis adalah periskop lah. Periskop yang digunakan oleh kapal selam. Periskop merupakan alat yang digunakan pada kapal selam untuk melihat keadaan di permukaan laut. Periskop mengaplikasikan sifat cahaya yang boleh dipantulkan. Cahaya dari atas permukaan laut dikesan oleh suatu cermin. Kemudian dipantulkan oleh cermin lain dan menuju ke mata pemerhati yang berada dalam kapal. Mari kita cipta satu periskop yang ringkas.
kamu pun boleh menciptakan satu periskop yang ringkas. Senang saja, kamu boleh menggunakan macam kotak ubat gigi. Asal dia adalah satu kuboid, kamu boleh cuba buat macam aktiviti 8.4. Okay? Ini adalah cara-cara menghasilkan, menciptakan periskop yang ringkas. Jadi asal kamu ikut arahan ini, kamu dapat buat kamu dapat menghasilkan satu periskop yang ringkas. Periskop yang ringkas. Okay? Jadi, ini adalah langkah-langkah dia. Okay, jadi kita lihat lagi kepada yang seterusnya, iaitu kaleidoskop. Apa itu kaleidoskop? Kaleidoskop merupakan alat mainan yang dibuat dengan menggunakan cermin sata. Dengan alat ini, anda dapat membuat berbagai pola yang mengagumkan. Pola-pola ini diperoleh kerana imej-imej objek dalam kaleidoskop berkali-kali mengalami pantulan. Okay, oleh yang demikian, jumlah imej yang kelihatan lebih banyak daripada jumlah objek. Jadi ini adalah cara kita membina sebuah kaleidoskop. Jadi ini dia lah. Dia cermin, dia ada 3 cermin. Dia ada 3 cermin, dia akan membentukkan macam satu segitiga inilah. Lepas tu kita masukkan macam benda-benda yang manik-manik yang berwarna-warni. Kita tutupkan dengan satu cermin, cakara plastik. Lepas tu bila kita lihat ke dalam tu, dia akan memberikan kita nampak satu gambaran yang sangat cantik. Macam mana katakan sangat cantik itu? Kamu tunggu sekejap. Cikgu sekarang ambil gambar itu untuk kamu. Cikgu cari gambar itu untuk kamu. Sekejap. Okey, ini adalah kaleidoskop yang cikgu katakan dekat sini. Sorry. Cikgu telah tertekan. Salah. Sekejap Cikgu tersalah tekan tadi. Ada nampak? Jadi ini adalah kaleidoskop yang cikgu katakan tadi. Jadi kalau kamu lihat dekat sini, bila kamu lihat ke dalam yang lubang kecil ini, kamu akan nampak gambar macam ni lah. Tapi itu kena lihat jenis manik yang kamu telah letak ke dalam. Baru kamu akan nampak apa bentuk dia lah. Ini dia. Ini salah satu lah. Macam bentuk macam ni. Corak macam ni. Corak macam ni.
Dia akan kelihatan sangat cantik. Bila kamu lihat ke dalam tu, dia macam apa? Dia macam patek lah, macam kain patek tu. Okay? Jadi ini adalah apa yang istimewa dia. Okay? Jadi kita lihat lagi kembali kepada buku teks kita. Okay. Lepas tu kita lihat lagi kepada yang seterusnya, sains dan saya. Macam satu situasi yang pertama. Okay, jadi soalan jenis ni dia akan tanya dalam peperiksaan. Macam dia bagi situasi macam ni. Bagaimana saya mahu melihat pemandangan di sebelah dinding ini? Baiklah, periskop dapat membantu saya. Jadi periskop adalah jawapan dia. Lepas tu situasi yang kedua. Bahayanya berjalan di jalan ini kerana kita tidak dapat lihat apa-apa yang di laluan selengkop. Macam di sinilah. Jadi macam mana? Penyelesaiannya kita boleh memasangkan cermin cembung di selengkop berbahaya ini. Cermin cembung. Okay, lepas tu, situasi yang ketiga. Betapa bagusnya jika saya dapat melihat keadaan di belakang saya untuk mengelakkan kemalangan. Macam basikal, motosikal, kereta. Jadi kita boleh memasangkan cermin cembung pada basikal untuk melihat keadaan di belakang. Jadi ini adalah contoh-contoh yang kita boleh lihat. Jadi sekarang kita terus lihat kepada buku kerja. Okay, hari ini buku kerja kita lebih banyak. Kerja kita ada 4 muka surat hari ini. Kita ada 4 muka surat hari ini. Okay. Sila buka kepada muka surat 108 dahulu. Okay. Okay, lihat kepada muka surat 108. Okay. Okay, jadi kita lihat. Okay, sudah kan semua? Kita lihat image sahih dan image maya. Apa itu image sahih dan apa itu image maya. Okay, cikgu go through kan dia. Tujuan membezakan image sahih dan image maya. Image sahih adalah image nyata. Image nyata. Okay. Lepas tu kita lihat apakah prosedur dia. Letakkan sebatang lilin di hadapan cermin sata dan perhatikan image yang terbentuk seperti ditunjukkan dalam raja A. Macam ni. Okay. Kita lihat adakah image bagi lilin ini akan terbentuk pada skrin ini ataupun tidak. Lepas tu, letakkan sebuah skrin di belakang cermin sata, perhatikan sama ada image lilin terbentuk pada dia. Yang ketiga, sediakan susunan rata seperti yang di B ini. Okay. Lariskan skrin sehingga satu image yang tajam terbentuk pada skrin. Pada skrin. Jadi kalau kita ada peluang dekat makmal kan, cikgu memang nak tunjukkan ni untuk kamu. Memang kita boleh nampak satu image daripada tingkap tu. Okay, jadi pemerhatian. Jadi di sini cikgu terus bagi jawapan lah. Bagi cermin sata ada pembentukan image pada skrin? Tidak. Tidak. Kalau bagi cermin cembung ada? Ada, ya. Okay. Lepas tu jenis image yang terbentuk untuk cermin tata adalah image maya. Lepas tu image yang terbentuk bagi kata cembung adalah image sahih. Okay. Ataupun kita boleh katakan dia adalah image nyata. Nyata. Okay. Jadi murid-murid ada satu benda yang cikgu nak kamu perhatikan. Cermin dengan kata kanda adalah benda yang tak sama. Kanda adalah macam cermin mata kita inilah. Kita panggil dia sebagai kanda. Cermin ni dia di belakang dia ada satu lapisan. Kita nampak pantulan tu.
Okay, iaitu cermin. Okay, jadi kamu kena tahu macam mana membezakan dia. Okay, lepas tu perbincangan. Nyatakan definisi secara operasi bagi imej sahih dan imej maya. Okay, imej sahih ialah imej yang dapat terbentuk pada skrin. Imej maya ialah imej yang tidak dapat terbentuk pada skrin. Lepas tu kesimpulan dia. Imej yang dapat terbentuk pada skrin adalah imej sahih lah. Imej sahih ataupun kita katakan dia imej nyata. Okay, lepas tu manakala imej maya ialah imej yang tidak dapat terbentuk pada skrin. Jadi ini dia lah. Okay. Kita lihat kepada muka surat yang seterusnya. Muka surat 109. Ciri-ciri imej pada pelbagai cermin. Mengkaji ciri-ciri imej suatu objek dalam cermin sata, cermin cengkung dan cermin cembung. Okay, kita lihat cermin sata, cermin cengkung, cermin cembung, lilin dan kertas gerak. Jadi letakkan sepatang lilin pada jarak 4 petak. 4 petak pada kertas gerak dari cermin sata seperti yang ditunjukkan pada raja di atas. Perhatikan ciri-ciri yang terbentuk dalam cermin sata. Ulangkan langkah 1, 2 untuk menggantikan cermin sata dengan cermin cengkung dan cermin cembung. Okay, kita lihat. Okay, jenis imej bagi cermin sata, cermin cengkung dengan cermin cembung semua adalah maya. Kenapa? Kerana dia adalah cermin. Okay? Dia mesti semua ini adalah maya. Okay? Lepas tu, dalam cermin sata, dia adalah tegak ke songsang? Dia adalah tegak. Tapi bagi cermin cengkung, dia juga adalah tegak. Okay, ketiga-tiga ini adalah tegak. Kamu mesti ingat. Apakah saiz imej? Kalau bagi cermin sata, dia adalah sama. Tapi bagi cermin cengkung, dia adalah membesar. Macam cermin untuk alat solek kan. Cermin cembung adalah mengecilkan. Dia adalah mengecil. Kenapa? Supaya dia boleh lihat dengan pandangan yang lebih luas lah. Okay. Jarak imej dari sata adalah sama dengan 4 petak. Kenapa 4 petak? Murid-murid. Kerana dia kata dia letak 4 petak kan. Jadi itulah 4 petak dekat sini. Lepas tu perbincangan. Namakan jenis cermin yang digunakan untuk menghasilkan imej yang sama saiz dengan objek. Ini adalah cermin sata. Untuk membesarkan imej adalah cermin cengkung. Okay? Untuk mengecilkan adalah cermin cembung. Okay? Jadi ini dia. Okay. Lepas tu kesimpulan. Cermin yang berlainan menghasilkan ciri-ciri imej yang berbeza. Berbeza. Okay. Lepas tu kita lihat kepada muka surat yang seterusnya lagi. Jadi di sini kita kena tengok aplikasi cermin dalam kehidupan seharian. Dalam soalan ini kita kena kenal pasti jenis cermin yang diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Okay. Di sini 3 jawapan saja. Okay.
A. Membolehkan bacaan tepat diambil untuk mengelakkan ralat. Ini yang hitam ni adalah cermin. Jadi dia di sini dia adalah gunakan cermin sata. Okay. Kalau untuk cermin sisi dan cermin pandang belakang kereta adalah cermin cembung. Okay. Kalau untuk yang pergigi yang membesarkan bahagian gigi adalah cermin cengkong. Cermin cengkong. Okay, lepas tu cermin yang di dalam lampu sulur atau lampu depan kereta menambahkan kecerahan adalah cermin cengkong. Adalah cermin cengkong. Okay. Cermin yang diletak di selengkok berbahaya jalan untuk mengelakkan kemalangan adalah cermin cembung. Okay. Cermin cembung. Lepas tu, cermin dinding yang menyebabkan ruang bilik kelihatan lebih luas adalah cermin sata. Okay, dia adalah cermin sata. Lepas tu, cermin yang diletak setiap sudut pasaraya untuk mengelakkan kecurian adalah cermin cembung. Lepas tu, cermin solek yang menampakkan imej muka yang lebih besar adalah cermin cengkong. Lepas tu, imej cermin pada dinding studio tarian adalah cermin sata. Okay. Jadi inilah adalah untuk muka surat 110 dalam buku kerja anda. Okay, kita lihat muka surat yang terakhir yang kita perlu buat hari ini dalam buku kerja anda. Muka surat 111. Okay, ini adalah satu eksperimen inquiry. Mereka bentuk alat optik. Yang sama seperti dalam buku test tadi yang kita ada belajar lah. Mana satu? Periskop kan? Yang ini. Periskop. Periskop. Ni aktiviti 8.4. Okay. Jadi dia adalah sama seperti dalam buku kerja ini. Tujuan mereka bentuk periskop yang ringkas. Lepas tu di sini apakah prosedur dia? Potong 2 kotak kosong susu seperti yang ditunjukkan dalam raja A. Potong sisi 2. Potong sisi 2 itu boleh gunakan kotak susu lah. Yang tinggi itu. Lepas tu tetapkan kedudukan cermin dengan pita selofar pada sudut 45 darjah dengan sisi kotak. Lepas tu sambung bahagian terbuka kedua kotak itu dengan menggunakan pita selofan. Lepas tu perbincangan. Nyatakan aplikasi prinsip cahaya dalam periskop. Apa aplikasi? Adalah pantulan cahaya. Pantulan cahaya. Lepas tu tandakan betul kegunaan periskop. Kita lihat. Untuk melihat objek di sebelah tombok, ya. Untuk melihat objek yang jauh, tidak. Untuk melihat objek di permukaan laut dari kapal selam, ya. Jadi di sini lukiskan raja sinar cahaya dari objek yang memasuki mata pemerhati dalam raja di sebelah. Jadi di sini dia sebenarnya dia macam mana? Dia mesti
Di sini cikgu tidak dapat lukis. Dia macam ni lah. Cahaya dia masuk. Lepas tu pantau dia akan ada satu garis lurus. Lepas tu ini garis lurus sampai mata dia lah. Okay, ingat ada satu garis lurus dari sampai sini lah. Dia lihat. Okay, jadi kamu cuba lukiskan. Kamu cuba lukiskan. Okay, lepas tu yang terakhir kesimpulan. Piroskop mengaplikasikan prinsip pantulan cahaya. Pantulan cahaya. Jadi, kita sampai sini saja untuk hari ini. Murid-murid ada apa-apa masalah? Ada apa-apa masalah? Jika tidak, kita sampai sini saja hari ini. Jadi, okay, bye-bye. Kita jumpa lagi hari Isnin. Okay, bye-bye. Kita jumpa lagi hari Isnin.